Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Najib Aruf dan ini adalah cerita langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur. Seperti biasa, cerita ini kami paparkan usaha warga kerja Astro Awani mengumpul bahan berita yang anda baca dan juga saksikan di laman web kami astroawani.com dan juga sudah pasti di setiap buletin Awani dan juga pastinya Awani 745. Pada jam ini saya nak bersama dengan rakan tugas saya iaitu wartawan Hakim Rahman yang berada di sebelah saya pada ketika ini. Hakim ini adalah wartawan kalau di Awani ini apa ya? Terkenal lah dengan wartawan hebat jenayah kita antara salah seorangnya lah ya. Jadi sejak akhir-akhir ni di Astro Awani kita banyak membuatkan liputan berkaitan dengan Macau scam. Ini bukan perkara baru, namun saban hari ada sahaja kes baru yang kita dengar. Ramai yang terjerat dan juga terperangkap, khususnya golongan-golongan yang sedikit berusia yang mungkin mempunyai lebihan simpanan tapi mereka ditipu oleh Macau scam dan sebagainya. Apa sebenarnya yang Hakim sedang kumpulkan pada ketika ini? Saya difahamkan Hakim juga ada membual bersama dengan beberapa pihak polis mendapatkan perkembangan lanjut. Apa yang boleh dikongsikan? Okey, pertama sekali kita sedang melihat kepada kes yang menggemparkan negara sebelum ini apabila pihak SPRM telah pun menahan beberapa individu juga melibatkan anggota polis dan juga menyoal siasat pasangan selebriti. Dan itu antara kes yang melibatkan pengubahan wang haram yang mendalangi aktiviti Macau scam dan juga judi dalam talian ataupun judi online. Jadi yang terbaru kita bermaklum bahawa ini kita kemas kini terdahulu yang terbaru apabila mereka sudah dibebaskan oleh pihak SPRM ketika mereka selepas disiasat untuk dakwaan pengubahan wang haram, mereka ditahan pula oleh pihak polis bagi membantu siasatan kes yang berbeza iaitu kes judi online. Jadi mereka ni ditahan di bawah Akta Pencegahan Jenayah ataupun POKA. POKA ni polis boleh tahan selama 21 hari untuk polis melakukan siasatan, dan ketika ini terkini saya menghubungi polis Kuala Lumpur dan mereka menyatakan bahawa usaha sedang dilakukan untuk mengesan saki-baki ataupun individu dan terus melakukan siasatan lanjut berhubung dengan kes ataupun kegiatan jenayah yang pelbagai dilakukan oleh mereka ini. Untuk orang di luar sana memahami, kerana apabila kita mendengar Macau scam ni, kita biasa mendengar mereka punya modus operandi adalah melalui panggilan telefon mengatakan kita ada saman lah, kita ada ini dan itu dan perlu menghubungi pihak berkuasa dan akhirnya duit kita lesap. Itu akhirnya lah cara modus operandinya. Macam mana sebenarnya mereka ini mencuci duit, kalau termnya tu mencuci duit mereka yang mereka perolehi itu terlebih dahulu sebelum saya nak cakap tentang modus operandi. Mereka cuci duit ni macam mana sebenarnya? Okey, istilah cuci duit ni dia istilah yang cukup mudah kita fahami. Kalau bahasa yang lebih formal kita guna pengubahan wang haram. Dan istilah cuci duit ni biasanya ini hasil daripada perbincangan dapatan saya berkawan dengan pegawai-pegawai SPRM dan juga pegawai di Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Istilah cuci wang ataupun cuci duit ni boleh dilakukan dengan pelbagai cara. Kalau kita pernah tengok sebuah filem klasik Leonardo DiCaprio, Catch Me If You Can, tu memang literally cuci cek. Dia betulkan buat cek palsu apa semua. Tapi kali ini cuci duit yang dimasukkan di sini bukan yang mencuci duit tu bagi bersih. Itu sindiket lain pula. Yang tukar duit palsu pula kan. Tapi ini cuci duit adalah dia menghalalkan pendapatan haram dengan venture ke dalam perniagaan yang sah. Jadi cuba mencuci. Dia pelbagai cara dan kaedah. Yang pertamanya kalau kita lihat contohnya, ini kita bukan skeptikal, tapi apabila kita melihat, kita diajar untuk berfikir lebih kritikal seperti apa yang kita cuba lakukan di awal ni, fahami, dalami kan. So bila kita lihat sebuah kedai, contohnya, sebuah kedai ni ibarat hidup segan mati tak mau. Tapi tetap ada berpuluh-puluh tahun tetap wujud. Tokenya seperti biasa hidup mewah juga. Hidup mewah, tapi kedai dia macam elok ke tidak bisnes ni kan. Jadi kita tanya ya. Orang yang ramai pelanggan ni pun kadang struggle dan sebagainya. Masih lagi cuba mengekalkan margin keuntungan dan sebagainya. Tapi kedai ini macam tenang ya. Jadi mungkin itu bukan kita nak menuduh, tapi itu mungkin salah satu ciri-ciri yang dikatakan istilah tutup kedai. Kedai yang dibuat semata-mata hanya untuk menghalalkan transaksi itu saja. Maksudnya okey, saya ada dua phone contoh di sini. Satu phone ni sebenarnya saya buat macam telefon saya guna depan orang ramai je, macam telefon murah, telefon buruk. Tapi sebenarnya saya ada 3 lagi iPhone di dalam kocek saya untuk saya melakukan perniagaan yang sebenarnya saya cuba elakkan, cuba mengaburi mata pihak berkuasa. Itu salah satu caranya lah untuk kita mengenal pasti. Tapi ini bukan tugas kita sebagai detektif untuk menyiasat, tapi itu
mungkin ciri-ciri diterangkan oleh pihak. apa yang dikongsikan kepada saya. Dan yang keduanya yang saya dimaklumkan, yang ini sedikit rumit pergerakannya. Contohnya apabila kita contohlah kita ambil contoh saya dan Najib, saya merupakan pihak yang mempunyai kuasa untuk meluluskan sesuatu kontrak ataupun projek. Okey. Dan Najib pula adalah pihak yang melobi untuk mendapatkan projek itu dari saya. Dan sekarang ini kita cuba menggunakan pelbagai kaedah. Kita ada prosedurnya, contohnya open tender. Itu sukar untuk untuk saya award kepada Najib semata-mata sebegitu saja, kerana sudah jelas itu kroni dan satu amalan perniagaan yang tidak sihat. Tetapi caranya yang mereka maklumkan kepada saya, salah satu cara ataupun modus operandinya adalah saya akan cuba meyakinkan mungkin jawatankuasa tender ke apa untuk memilih syarikat Najib ni. Dan Najib juga menggunakan peranan Najib, menggunakan para lobis ataupun para pelobi untuk meyakinkan jawatankuasa tender. Dan kemudian sebagai imbuhan ataupun balasan kepada saya berkehendakkan amount tertentu. Ya. Tapi Najib tak boleh bagi secara terus kepada saya. Tidak juga boleh bagi melalui seperti jam tangan mewah ataupun kenderaan, banglo ke kan. Itu akan jelas menyebabkan trigger red flag kepada pihak berkuasa. Jadi apa salah satu cara yang dimaklumkan kepada saya adalah saya ada syarikat dan saya telah anugerahkan Najib kontrak tersebut. Jadi Najib ataupun saya sebenarnya meletakkan orang saya di dalam syarikat Najib, memegang jawatan tertentu, dibayar amount tertentu selama tempoh tertentu. Kemudian duit yang dibayar gaji kepada orang saya kepada Najib tu, daripada syarikat Najib kepada pekerja orang suruhan saya tu, akan disalurkan kepada saya. Jadi itu antara modus operandinya. Tapi mungkin mereka lebih bijak, sukar untuk mengaburi ataupun pihak berkuasa untuk mengesan, kerana paper trail, money trail yang sukar dikesan. Jadi ini salah satu contoh modus operandi untuk mencuci itu lebih duit. sistematik. Tapi ada juga teknik mencuci wang ini melibatkan selebriti dan sebagainya. Kadang-kadang mereka menggunakan selebriti ini kerana mereka tidak melakukan sebarang transaksi dalam pemindahan wang tersebut. Mereka memberikan cash tunai kepada selebriti ini. Macam mana untuk orang ramai mengetahui bahawa sekiranya mereka menerima tunai yang begitu besar, sepatutnya ini adalah trigger alam lah kepada mereka kan? Ini siapa tak gelap mata kalau kena tawarkan duit RM50,000, RM100,000 untuk menjadi untuk penaja sebuah syarikat. Jadi sukar untuk mereka ini menolak tawaran sedemikian, sebab kita nak mulakan perniagaan memang sukar. Mencari modal permulaan ataupun capital tu satu perkara yang cukup sukar. Jadi ini saya pun tak tahulah macam mana, tapi kita patut rasa suspicious. Dan bukanlah kita nak, orang kata apa, tak beradab ataupun tak mengenang budi, orang nak tolong tanya pula kan. Tapi untuk mengelakkan diri kita daripada terjerumus daripada masalah di masa hadapan, ini satu peluang kita lakukan. Sebab tu kita ada institusi perbankan yang membuat pemeriksaan, semakkan kredit rating dan sebagainya. Tapi jika tiba-tiba ada orang yang nak berikan RM50,000 murah hati, itu macam, kalau orang nak melabur kepada hakim suruh buka kedai, hakim akan kena buat apa dulu untuk periksa latar belakang orang ni sebenarnya? Legitimasi syarikat. Okey. Perkara pertama, contoh, kadang kita jelas sering terpedaya dengan lagak gaya karisma yang ditonjolkan bila bercakap pumpang-pumpang kan. Macam-macam lah gaya tagline-nya kan. Tapi kita perlu semak, kita jangan terpedaya, sebab itu mungkin hanya sekadar strategi pemasaran untuk meyakinkan pengguna membeli produk ataupun melihat kepada individu ataupun jenama tertentu. Penting untuk kita buat semakan. Saya rasa untuk buat semakan di SSM, syarikat, siapa pemilik syarikat, boleh dibuat secara percuma. Tapi kalau nak butiran lanjut, kita kena bayar sikit lah kan. Itu memang sah di sudut undang-undang. Sebab tu SSM pun membenarkan kita membuat semakan tersebut. Nampak seperti perkara yang agak merumitkan, nak masuk online, nak bayar tu sikit. Tapi sebenarnya tindakan itu boleh menyelamatkan kita dan boleh menyelamatkan masa depan kita sekiranya ada orang yang nak menaja ataupun sponsor financial sebuah perniagaan yang baru ingin kita mulakan.
kalau penonton yang menonton pada ketika ini, mereka perlu faham bahawa salah satu modus operandi mereka yang menggunakan talian telefon itu, Macau scam ini juga adalah memberitahu kita ada hutang dan sebagainya. Macam mana orang di luar sana untuk faham bahawa kalau kita ada kes polis dan sebagainya, polis adakah menghubungi kita menggunakan telefon ataupun macam mana sebenarnya, Hakim? Saya pernah tanya soalan ni dekat seorang pegawai polis. Dia kata adalah bahasa saya tak boleh Okey. tapi Disopankan bahasa yang itu. disopankan adalah logik lah sikit. Ah. Takkanlah polis nak buat macam itu. Dan mengikut prosedur mereka, sebab tu mereka ni, pegawai polis ni dilengkapi dengan allowance kenderaan, allowance kerja luar. Kerana jika mereka mempunyai sesuatu kes untuk disiasat dan perlu untuk reach out to one particular person ataupun orang yang ingin didapatkan keterangan ataupun suspek, mereka perlu berjumpa Pergi secara fizikal lah. Pergi secara fizikal ataupun boleh menghubungi dan mengarahkan mereka ke balai untuk berjumpa dengan pegawai sedemikian. Bukan menyelesaikan melalui telefon, Bukan kan? macam okey macam ni, saya nak ambil kenyataan, dah ambil kenyataan, lepas tu awak kena transfer. Macam itu red flag. Apabila melibatkan minta bayaran, itu red flag sebenarnya. Masuk akal lah maknanya. Dia senang cerita apabila pengasis jenayah Kamal Effendi pernah cakap dengan saya, red flag dia senang saja, dia kata. Dia start minta duit, ciao. Itu kata dia kepada saya. Okey. Bila mereka start mula minta duit, itulah tanda yang macam okey, ni something yang tidak kena sebenarnya. Tidak kira lah apa sekalipun, kerana pagi tadi pun kita ada buat laporan tentang seorang pesara ini yang kerugian RM70,000 penipuan yang menggunakan kurier, syarikat kurier, pos katanya. Ini pun jadi isu sebab nak kirim barang kena bayar dulu pendahuluan dan sebagainya. Ini tak berlaku. Kita tahu macam mana sistem pos itu dan juga kurier ini berlangsung. Tidak perlukan bayaran upfront dan sebagainya. Lagi-lagi kalau bayaran itu begitu tinggi untuk mendapatkan habuan yang tinggi pada akhirnya, kita tahu kita ada ketidakbarang tu dan sebagainya, kita tahu urusan seharian kita. Jadi ini yang paling penting. Dan antara modus operandi terbaru yang diberikan pihak berkuasa yang dikongsikan oleh rakan tugas hari itu, Fauzi Suhaimi, yang mengatakan bahawa kini sasaran mereka adalah golongan-golongan berusia. Macam mana anak-anak di luar sana perlu menjaga ibu bapa mereka, ahli keluarga mereka yang mungkin golongan berusia ni, kalau saya jadi scammer, saya akan target. Sebab apa? Satu, kerana peluang. Satu, mereka ni mungkin kurang. Ini generally mereka mungkin kurang pengetahuan mengenai teknologi dan juga prosedur. Yang kedua, simpanan mereka lebih banyak. Ada simpanan KWSP, dah boleh keluar KWSP. Easy target lah ya. Easy target. Tetapi apa yang perlu kita anak-anak mainkan peranan ni adalah, pertamanya, apabila ibu bapa kita perlu, bukanlah kita nak kepoci ataupun nak ambil tahu apa yang berapa banyak, berapa mak ada simpanan berapa puluh ribu, bukan begitu. Tapi kita perlu ambil tahu macam sekiranya ibu bapa kita ingin membuat pengeluaran dalam jumlah yang besar, perlu bertanya. Kita kena ambil tahu, walaupun mungkin agak seperti jaga tepi kain, tapi mak sendiri kan, demi keselamatan. Demi keselamatan. Itu paling penting kan. Okey, kalau di luar sana yang menonton, memanglah tak cukup masa kita bincang perkara ini, tapi di Extra One ni kami berjanji kami akan membawakan laporan terkini berkaitan dengan Macau scam ini A to Z. Kita melihat keseluruhan 360 darjah supaya anda di luar sana tidak terjerat dengan penipuan ini. Penting sekali kerana sudah banyak kes yang berlaku dan itu yang cuba kami sampaikan di Extra One ni. Terima kasih Hakim. Kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.